Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang keempat, agama sebagai asas pandangan alam dan akhlak. Pembentang merupakan Dr. Muhammad Anas bin Ibrahim. Okey, kita faham tentang agama. Unsur terpenting yang mempengaruhi ilmu dan pandangan alam, panduan terhadap hakikat dan batas kebenaran, dikelirukan oleh falsafah sekularisme, kemudian kelumpuhan agama yang berada di barat. Okey, berbagai isu melibatkan agama. Segi luarannya, pengaruh besar etis ni atau etis ni, humanisme sekular, liberalisasi agama dan penisbian agama dan nilai-nilai akhlak. Kemudian dekonstruksi dan hermeneutika sumber agama, pluralisme dan kesatuan agama. Okey. Di pelbagai isu ni melibatkan agama. Dia ada jenis golongan yang mana mereka ni tak mempercayai kepada Allah Ta'ala. Dan ada golongan yang menyamaratakan agama, disebut sebagai golongan liberal ni. Dia kata sama aja. Dia ni Buddha ke, dia ni Hindu ke, dia ni Kristian ke, sama. Okey. Jadi pluralisme ni dia jadi pluralisme ni golongan yang mana mempelbagaikan dan kesatuan agama. Tengok di sini. Segi dalaman pula. Ni pelbagai isu melibatkan agama ni, segi dalaman penjumudan agama. Jumud agama ni maksudnya dia tak mau berkembang. Kalau pendapat tu je nak pegang sampai bila-bila. Sedangkan kita ada kita kata ilmu ini dia akan ada satu perkembangannya dari segi sudut fiqahnya. Fiqah dia akan berubah berdasarkan kepada keadaan, masa dan juga tempatnya. Dulu kita kata okey, pada permulaannya kita mengatakan hukum menghisap rokok itu makruh. Ada apa? Segi bau yang mengeluarkan bau yang tidak elok ataupun tak bau yang busuk. Dikiaskan dengan apa? Dengan bawang. Ini ni bawang ataupun dengan tum. Disebut sebagai kita kata tum ni garlic. Kita kiaskan macam tu. Tapi bila rokok pada hari ini dah dicampur dengan pelbagai bahan kimia yang boleh menyebabkan kerosakan tubuh badan manusia ni, maka menjadikan hukum tersebut haram. Namun ada golongan yang maksudnya kita kata jumud ni dia maksudnya dia tak boleh nak berkembang. Disebut sebagai literalism, radikalism, terorisme. Dia kata dia ni syadid. Dia kata orang perempuan mesti kena burqa, tak burqa itu haram. Okey. Penekanan berlebihan kepada aspek undang-undang dan fiqh. Agama, politikal Islam serta ajaran sesat. Ini benda-benda yang isu dalaman lah. Senapnya penekanan berlebihan kepada aspek undang-undang ni. Dia menjerumus kepada ada golongan yang nak mengangkatkan undang-undang syariah. Kita setuju. Dan bila ditanya berkaitan dengan undang syariah, perlu dilaksanakan dan tidak ada penafian dalam mana-mana manusia yang kalau dia mengaku dia sebagai seorang Muslim, dia tidak menafikan bahawa hukum yang Allah tetapkan itu satu benda yang tak perlu dijalankan. Tak boleh. Lalu apa yang perlu bagi kita? Kita perlu berazam satu hari hukum ini akan dilaksanakan. Karena inilah jalan yang terbaik untuk mendidik dan mencegah manusia melakukan jenayah. Okey, agama politik. Jadi memang kita tengok agama dan politik ini dia tidak boleh dipisahkan. Sebab baginda Nabi SAW bila dia baginda sampai ke Mekah, bila sampai ke Madinah, Nabi terus menyatukan umat Islam, mengukuhkan negara Madinah, mengumpulkan seluruh umat Islam itu di Madinah. Jadi bila keadaan sedemikian menunjukkan bahawa apa? Nabi menekankan kepada apa? Satu negara yang stabil, yang harmoni. Okey, namun dengan politik yang ada politik yang bercampur dengan barat, memperjuangkan demokrasi.
demokrasi pada hari ini dipraktikkan dalam negara kita. Namun ada demokrasi yang boleh mencacatkan. Sebagai contoh, apabila berlaku pemilihan, kadang-kadang menjadi pemimpin tersebut dari kalangan orang yang tak selayaknya. Ahli judi, ahli zina diangkat atas sebab apa? Pungutan suara. Dan ada juga kesatuan yang pro kepada apa? Bukan pro kepada Islami, tapi pro kepada sosialis, liberal, mengakibatkan memisahkan agama itu dengan politik. Ini isu-isu dalaman inilah menyebabkan kita yang terjadilah kepada agama. Dan ajaran sesat itu biasa. Kita tengok mereka berpandangan kadang-kadang mereka melihat bahawa ada satu benda yang boleh menyelesaikan masalah. Orang jenis malas semayang. Dia kata kita tak ada buat semayang dengan perbuatan. Kita buat dengan niat. Dia tak boleh. Nabi SAW sendiri pun apabila Nabi solat, Nabi kata sallu ra'ait kama ra'aitumuni usolli. Jadi insya-Allah jadi bila kita kata di sini ini merupakan isu-isu dalaman lah. Kekeliruan makna agama dari segi sudut barat. Dia baca lah Friedrich dia kata ni, religion is a feeling of absolute independence. Itu Herbert kata apa? Religion is the recognition that of all things manifestation of power which transit our knowledge. Jadi dia ini pandangan yang disebut oleh Bara'ah. Dia kata apa? Religion is a feeling of absolute independence. Itu yang dikatakan oleh Friedrich. Okey. Kalau kita tengok di sini pula, penyelewengan institut agama, pendakwaan kuasa mutlak. Ni bila sebut pendakwaan kuasa mutlak ini, penyiasatan terhadap kelompok lain, monopoli keselamatan, penguasaan agama dan negara. Ini penyelewengan dengan institusi agama. Pendakwaan kuasa mutlak, mereka menggunakan kuasa yang mutlak itu untuk pendakwaan lah. Penyiasatan terhadap kelompok lain, mengambil kesempatan. Mereka tidak puas hati pada sesuatu kelompok yang tidak berpihak pada mereka, mereka akan melakukan penyiasatan. Monopoli keselamatan. Monopoli keselamatan ini maksudnya hanya mereka saja akan memberikan keselamatan. Penguasaan agama dan negara. Okey, penyelewengan institusi agama ni. Kata di sini the bastard kata apa? Bribes Andres Okena kata 1308 sehinggalah 1368, pelukis Itali ni. Yang dia melukis The Last Judgment, memasukkan padri sebagai penghuni neraka. Dia tulis penyelewengan tu. Dia katakan dia masukkan pelukis Itali ni melukis The Last Judgment dia memasukkan padri sebagai penghuni neraka. Kemudian Dante dalam Divine Comedy kemasukan clergyman dalam neraka. Itu Katolik historian Lord Actor power corrupt absolute power corrupt absolutely merujuk kepada dosa golongan pedri. Ini penyelewengan yang berlaku di barat lah. Okey. Kemudiannya pula kemeluk keaslian Bible dan pentafsirannya. Kita lihat bahawa bila agama Islam ini dia berpandukan kepada Al-Quran. Bila berpandukan kepada Al-Quran maka clear. Dan Al-Quran pula nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Tapi kitab-kitab yang terdahulu
seperti mana Taurat dan Injil yang pernah ditukar, dimanipulasikan supaya berkehendak kepada hawa nafsu mereka. Jadi di situ kita kata bila sudah tidak ada keasliannya, dia akan berlaku sedikit kita kata apa? Kemelut keaslian ni sudah tidak berlaku original dah. Tiada teks yang asli. Masalah segi sudut bahasa. Pentafsiran subjektif. Ini yang berlaku pada Bible lah. Jadi sekularisasi ke atas agama Kristian. Kristian dia menolak agama dan gereja oleh golongan ahli falsafah, saintis, ahli teologi, novelis, sastrawan dan artis ketika abad 17 ke 19. Kemunculan pula kemunculan Renaissance dan Enlightenment, penuhanan akal dan kemajuan sains dan teknologi. Ini golongan sekular yang berlaku ketika ketika kita kata abad ke-17 dan hingga ke-19, ini kurun ke-17, kurun ke-19 kepada agama Kristian. Okey, kemudian naiklah pengisytiharan Friedrich sebagai God of Time. Yang kedatangan zaman baru yang melihatkan proses melihatkan proses ini. Dia mengaku dia kata God is died. Agama Tuhan ni dah mati ya. Tu payah. Dia kata God is died. Okey. Jadi ini dibuatkan agama Kristian lah. Kamu boleh tengok di sini. Tapi apabila kita nak bincangkan Kristian ni, mereka ini telah mengamalkan sistem Trinity. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Macam mana tu? Yang katakan Trinity ni, dia bermula apabila berlakunya conference, seminar ataupun conference perbincangan di antara seluruh dunia yang beragama Kristian ni. Mereka berjumpa di Nisia, setempat yang berada di Turki. Jadi bila mereka berbincang ni, ada golongan yang percaya kepada roh-roh yang jahat, jenis-jenis macam tu. Jadi bila keadaan macam tu, apa yang berlaku? Ada pula yang tidak percaya benda yang macam tu. Maksudnya roh-roh ni semula mereka percaya kepada Tuhan. Sebab memang asal ni agama Kristian Nasrani ini diturunkan oleh Allah Ta'ala, merupakan agama samawi. Tapi dengan kepercayaan mereka yang kemarut ini, nak digabungkan dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Esa, mereka gabungkan menjadikan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Okey? Jadi kelahiran kelompok Protestan yang bersedia untuk berubah mengikut zaman, menjustifikasikan sekularisasi menggunakan Bible. Kemudian okey, ini Allah atas kata apa? Instead of converting the world of Christianity, they are converting Christianity to the world. Okey. Kemudian yang pula kesan sekularisasi terhadap agama. Agama sebagai pengalaman subjek manusia, agama menjadi sebahagian dari hasil pengawaran budaya. Agama dianggap sebagai sebahagian daripada suasana masyarakat. Nilai-nilai agama terbuka kepada perubahan. Agama hanya layak berada dalam ruang dalaman dan tersendiri dalam kehidupan manusia. Agama tidak dianggap sebagai saluran alat. Okey, boleh kita tengok di sini. Agama sebagai pengalaman subjek manusia ni, dan kemudian agama menjadi sebahagian daripada hasil pengeluaran budaya. Dia kata agama ni satu budaya ya, bukan kita kata benda yang patut kita nak bawa dia. Kemudian agama dianggap sebagai sebahagian daripada suasana masyarakat. Kerana orang tahu tak Arab ni orang Islam, dia ni Arab, masalah. Dia tidak ada kita kata apa, tak menjadikan satu cara hidup yang contoh kita kata, kalau pakaian dia jubah, itu dah jubah. Sebab apa? Masyarakat dia suasana macam tu. Tapi bila dia keluar daripada negara dia pakai seluar pendek. Sedangkan agama itu perlu dihayati. Menutup aurat di negaranya. Keluar daripada negaranya juga menutup aurat. Ada.
Kamu tengok seperti mana pelancong-pelancong daripada Arab. Mereka duduk di negara mereka, suasana mereka berpakaian jubah. Keluar pi Langkawi, dia habis pakai luar pendek. Kita kata dia ni Arab mana mai? Kenapa? Karena mereka melihat bahawa agama, cara hidup mereka itu merupakan suasana masyarakat sahaja. Okey? Kemudian nilai agama terbuka kepada perubahan. Agama, kalau kita kata agama, ya ada perubahan dari segi sudut fiqh. Dari segi sudut kepercayaan ataupun tauhid itu kekal. Agama hanya layak berada pada ruang dalaman dan tersendiri dalam kehidupan manusia. Maksudnya agama ini hanyalah untuk individu. Dia amal, contoh kita kata, okey, nak pakai tudung, dia tidak boleh dakwah orang, satu sebab. Ataupun dia nak solat, dia tak boleh dengan di depan publik, tak boleh di depan orang awam. Solat di rumah je. Baca Quran pun di rumah. Depan orang awam baca Quran tak boleh. Al-Quran tak boleh dilaungkan di masjid-masjid. Azan tidak boleh dilaungkan. Nak buat tu dalam rumah tersendiri je. Dia kira sebagai private dan personal domain. Okey? Hakikat agama dalam Islam ni, al-atas dan pembahasan agama, mengambil kira masalah sebenar sebagai latar belakang. Pendekatan sistematik istilah ad-din, keharmonian dalam makna agama dan faham-faham tentang faham-fahaman penting dalam agama. Menjawab persoalan falsafah agama semasa. Ini pembahasan agama. Mengambil kira masalah sebenar sebagai latar belakang dah. Okey, kemudian pendekatan semantik istilah ad-din dan keharmonian makna agama. Kita tengok di sini, 4 makna semantik istilah ad-din. Keberhutangan, ad-din ni hutang, ad-dain ni hutang, keberhutangan. Kemudian adzalul istib'ad, menyerah diri. Disebut agama ni, dia ni menyerah diri. Sebut agama juga al-hukm wa sultan, kuasa dan juga hukuman. Kemudian yang keempat adalah al-'adah wa sya'r, kecenderungan tabi'i. Okey, kemudiannya pula makna keberhutangan ni, wa kullu syai'in ghairu hadir, ad-din ni. Maka setiap sesuatu itu dia akan selain daripada yang ada ni. Wa kullu syai' ghairi, setiap sesuatu selain daripada hadir, itu disebut sebagai ad-din. Sesuatu yang mengikat, bukan milik kita. Pemberian yang harus dipulangkan, merendah diri. Penghutang ni merendah diri lah, sebab apa? Dia yang menghutang. Mana orang yang menghutang ni akan dikemas? Tak ada. Bermula dengan ketiadaan. Okey, keberhutangan, hutang diri dan kewujudan. Lafi khusrin, mamluk, kita dimiliki oleh Tuhan. Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamadinun. Adakah suatu kita mati akan menjadi tanah dan tulang? Adakah kita akan dihidupkan semula serta dibalas apa yang telah kita lakukan? Pengembalian diri kepada hakikat azali manusia, yang ditunduk menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan tujuan kejadian manusia sebagai hamba. Jadi perjanjian azali kita ni, perjanjian azali kita dengan Allah Taala. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahu wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhan mengeluarkan zuriat anak-anak Adam yang diturun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia menjadi mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Bila ditanya, qalu bala syahidna, sambil ia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua menjawab, qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bila Allah tanya sebelum nak jadikan kita ni, Allah tanya kita, alastu bi rabbikum? Adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Tapi bila kita keluar daripada perut ibu kita, kita pula berubah berdasarkan ibu bapa yang mencorak dah. Kalau mak bapak tu Kristian, dia akan mencorakkan anak menjadi Kristian. Bapa tu Islam, dia akan mencorakkan anak menjadi Islam. Kalau mak bapak itu sebagai Nasrani, sebagai Majusi, sebagai Hindu, maka dia akan mencorakkan. Sedangkan pada permulaan nak dilahirkan dia ni,
ke atas muka bumi, dia telah berjanji dengan Allah Ta'ala bahawa apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dia kata apa? Adakah aku ni Tuhan kamu? Ya, Allah ni Tuhan kami. Baik. Perjanjian azali inilah penyaksian bahawa manusia itu pertama adalah terhadap rububiyah, yakni ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Permulaan agama dan penghambaan fitrah asal manusia, ketundukan jiwa natiqah kepada Tuhan, permulaan ukhuwah antara manusia, dua dimensi perhubungan luar dan dalaman. Keadaan takluk menyerah diri, susulan dari keberhutangan manusia kepada Tuhan, yang disebut ubudiyah. Tujuan penciptaan manusia, surah Ad-Dhariyat ini ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Maksudnya tak aku jadikan manusia dan juga jin ini kepada Allah Taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah dan juga kita ni orang, Allah suka kepada kita orang yang menyerah diri kepada dia. Allah suka pada hamba-Nya yang bertawakal kepada dia, berserah kepada Allah Taala. Allah dah jadikan kita ni semata-mata untuk beribadat dan juga menjadi khalifah, tapi Allah juga kita bergantung, suka bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak bergantung pada Allah Taala itu sebablah dia ambil tindakan yang luar jangkauan diri dia. Sebagai contoh, membunuh diri. Cara kembali diri kepada Tuhan dengan redha dan taat mengikut cara yang disyariatkan, kembali kepada fitrah asal dari hari alastu bala syahidna. Pengembalian yang membawa keuntungan rabah, tijarah tanjikum, tijarah lan tabur, adhafan kathirah qardan hasanah. Ini kita kata apabila manusia ini dia melakukan kebaikan, dia akan mendapat ganjarannya. Islam adalah ketundukan sepenuhnya kepada Tuhan, ikatan yang ditentukan oleh Tuhan. Penyerahan diri tidak menghapuskan kebebasan kerana ia dibentuk dalam kesedaran. Kebebasan bermaksud berbuat menurut kehendak sifat azali dan hakiki insan, yakni kebebasan dari diri haiwani. Penghambaan membawa insan ke darjat diri hakiki. Bentuk penyerahan ni surah An-Nisa, وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Menyerah diri menurut kaedah yang ditentukan oleh Tuhan. وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Ini penyerahan. Bagaimana Nabi Ibrahim AS dia menyerah diri ketika mana Namrud nak melontar dia ataupun nak mencampak dia ke dalam unggun api yang besar. Lalu bila keadaan sedemikian, apa yang berlaku? Dia serah diri. Tak ada siapa yang boleh bantu melainkan Allah Ta'ala. Maka api yang panas itu menjadi sejuk. Sehingga Allah firman dalam Quran sebut apa? Allah sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah jadikan api ini bardam wa salama, sejuk. Bardam wa salama, api yang asal sifatnya panas menjadi sejuk dan sejahtera. Ada juga sejuk, tapi sejuk yang memberi mudarat. Ramai orang sejuk mati. Kamu tengok di Gunung Everest. Naik Gunung Everest, berapa ramai mayat yang ada di situ. Tak tahan dengan kesejukan. Tapi bardam wa salama, sejuk tapi dalam keadaan yang apa? Yang sejahtera. Okey, kemudiannya pula kegagalan tradisi agama lain menyerah menurut kaedah yang diperintahkan. Millah, cara penyerahan diri yang sebenar disebut sebagai Adinul Qayyim Hanifah. Okey, kekeliruan berkaitan dengan fahaman menyerah diri. Ahlul Kitab tidak menepat kaedah penyerahan diri. Pluralisme menafikan kebenaran agama bawaan Nabi SAW. Teologi global mengatakan bahawa seolah-olah agama belum sempurna. Jadi golongan ni yang unity of religion ni menyempitkan agama hanya kepada dimensi iman dan kerohanian. Kuasa dan daya menghukum. Agama merupakan penjelmaan Tuhan, kuasa Tuhan yang mutlak yang kita sebut sebagai syariah. Yaumuddin, pada hari pembalasan ni. Ketika hari tiada lagi kuasa lain yang boleh mendakwa kebenaran,
maka Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa ketika itu. Manusia pada ketika itu tak boleh, walaupun dia punya kekuasaan di dunia, dia punya kekayaan dia di dunia, tapi bila kita balik pada akhirat, maka dia pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Kemudian Rasulullah sebagai penguasa utama yang beri contoh syariah yang harus diikuti. Kemudian makna yang keempat, membawa kecenderungan fitrah insan, fitrah alisan manusia ialah tunduk dan patuh, suci dan bersih. Islam adalah sebagai agama fitrah menjadikan tempat rujuk kedudukan tertinggi manusia. Tempat rujukan kedudukan tertinggi manusia. Juga merujuk kepada sunnatullah, merujuk kepada susunan dan ketenteraman yang ada dalam kejadian. Okey, ini agama. Boleh baca di sini. Hutang, undang-undang ketertiban, tertib. Ketertiban, pemandaran, peradaban, pemberian, perjanjian, pentundukan, syariah, fitrah. Islam keberhutangan ketundukan undang-undang agama sebagai fitrah. Sekularisme penolakan kebebasan akal, kebebasan sebagai fitrah. Di Islam sebagai agama sebenar, jadi Islam sebagai manifestasi din yang sebenar. Yang penyerahan menurut kaedah yang ditentukan Tuhan, menurut syariat Muhammadiyah, syariat Muhammadiyah ataupun syariat Nabi Muhammad sebagai syariat yang terakhir. Tak ada dah, agama dulu sudah dimansuhkan. Yang agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya sudah dimansuhkan. Sebagai satu-satunya agama yang ditanzilkan, yang masih ada sebagai agama yang universal dan sempurna sejak dari dulu. Okey? Ciri-ciri agama dalam Islam berdasarkan tanzilul wahyu yang tetap dan tidak berubah. Ketuhanan yang esa sebagai sebagai asas kebenaran agama. Kemudian pula agama asas kehidupan berakhlak. Kemudian disebut di sini ketundukan dan penyerahan rohani mengawal jasmani. Kandungan utama agama, akidah, sistem kepercayaan, teras dan kerangka, syariah hukum dan hukum hakam, ritual, akhlak pula kesempurnaan agama, teras adab dan tamadun. Ini kandungan utama dalam agama. Okey? Kita ada akidah, kita ada syariah, kita ada akhlak. Tiga benda. Akidah ataupun iman, Islam, ihsan. Okey? Tak ada ketiga-tiga benda ni takkan sempurna kehidupan ataupun takkan sempurna agama dia. Konsep etika barat. Riset akhlak di barat ni sekularisasi. Elemen terpenting dalam sekularisasi ni ini elemen terpenting mereka. Okey, pengaruh falsafah dalam akhlak, pemisahan akhlak dari agama, akhlak berteraskan kepada kepentingan jasmaniah, akhlak berasaskan pragmatik dan utilitarian. Sentiasa berubah. Ini konsep etika barat. Seterusnya, akhlak dalam Islam berasaskan pada wahyu, pada Quran dan juga hadis. Bermula dari dalam diri, tetap dan tidak berubah, berkait dengan akidah dan syariah, perjanjian dengan Tuhan. Okey. Jadi alhamdulillah sedikit sebanyak berkaitan dengan apa perbincangan kita pada hari ini dalam tajuk bab yang keempat ni.